Kerana harta ni pun dari sudut haram dia ada dua. Satu haram lizatihi, najis, darah, bangkai ya. Tak boleh transaksi lah kalau betul-betul najis lah. Satu lagi dia panggil haram li ghairihi, dia haram juga tapi dia bukan haram zatnya, tapi haram kerana perbuatan kita, aktiviti kita, itu haram juga tu, tapi dia haram bersebab, haram kerana faktor luaran ya. Duit, contoh duit, apa hukum duit? Duit harus, dia harta yang mutakawim, duit asalnya harus. Bila kita curi, duit itu tukar jadi haram lalu. Itu disebut sebagai haram li ghairihi, haram dengan sebab ia dicuri. Ya. Jadi bila kita curi duit itu, haramlah kita guna. Kerana harta yang haram tidak boleh dimiliki. Kita bincang dulu. Dan tak boleh digunakan untuk apa-apa manfaat. Ya. Nampak? Ada orang tak nak pergi masjid. Pasal apa tak nak pergi masjid tu? Oh, masjid tu buat daripada duit loteri tu. Ya. Buat masjid lain pula sebelah. Masjid ni tak ada orang pergi. Pasal orang tahu masjid ni salah seorang penderma dia ialah token loteri ke, ataupun dia dapat duit daripada judi, dia bagi masjid. Betul lah ke tu? Tak betul. Pasal duit ni dia bukan haram li zatihi, dia haram li ghairihi. Ya tak? Dia boleh diharus, dia boleh diharam, dia boleh diharus balik. Ya. Dia curi duit di bank 10,000 contohlah. Berhenti tepi jalan beli nasi lemak. Bila dia beli nasi lemak, duit yang dia curi itu haram. Asalnya haruslah kan, tapi jadi haram dengan sebab dia curi. Bila dia buat transaksi yang lain, dia ambil nasi lemak, duit tu yawi ke makcik Kiyah, makcik nak ke, nasi tu pula jadi haram. Duit dia halal dah. Makcik nak boleh ambil duit tu, walaupun dia tahu duit tu duit curi. Makcik, saya beli ni duit saya curi tadi di bank tau. Kalau saya jadi makcik nak, saya kata, suka hati awak yang curi, saya jual nasi, saya akan ambil duit tu, saya akan bagi nasi tu kat dia. Ada ulama kata kalau kita tahu duit ni daripada sumber yang haram, kita tak boleh melakukan urusan jual beli dengannya. Tapi saya kira sebahagian besar lain membenarkan. Dan itu kita amalkan dalam konteks hari ni. Peniaga-peniaga hari ni tuan-tuan, kalau dia tak ambil kad kredit konvensional, macam mana dia nak berniaga? Pasal apa? Fatwa semasa hari ni membenarkan kita ambil duit walaupun daripada sumber yang tidak halal. Kad kredit konvensional confirm riba. Kalau tuan-tuan nak pegang betul-betul, ulama yang kata tak boleh, unfortunately yang standard dalam mazhab Syafi'i pun tak membenarkan sebenarnya. Kalau kita tahu duit itu haram, kita tidak boleh berurus niaga dengannya. Kita nak jual ke dia, kita tahu duit dia tu duit haram, kita tak boleh jual. Tapi kita tak guna pakai hari ni. Yang kita guna pakai ialah itu urusan dia, bukan urusan kita. Kita jual saja. Bila berpindah haja transaksi, maka hukum harta termasuk wang itu sudah bertukar sama sekali. Yang kita buat, kita jual, kita ambil. Kita jual nasi ke dia, kita ambil duit. Duit dia tu jadi halal dah bagi pihak kita. Nasi yang dapat ke dia tu pula jadi haram. Ya tak? Jadi begitulah nak cerita. Ya? Jadi soal haram li zatihi, haram li ghairihi ni kadang orang tak faham juga. Nampak? Pasal apa tak pergi masjid tu? Pasal masjid tu dibuat daripada duit yang haram. Okey je, boleh aja duit masjid dibuat daripada duit yang haram, pasal apa tak boleh? Majlis Agama Islam Selangor baru-baru ni buat kempen kepada orang ramai supaya duit-duit yang tak patuh syarak diberi kepada Baitul Mal. Saya dalam grup ustaz-ustaz under daerah Petaling lah, kita ada grup kita. Memang Majlis Agama buat kempen lah, duit-duit yang tak patuh syarak, mana tahu kan tuan-tuan simpan kat konvensional ke, bukan curi lah. Kok ada duit judi ke, duit apa, of course lah yang melibatkan konvensional apa semua kan. Tuan-tuan simpan duit kat konvensional, dividen dia tu tuan-tuan tak boleh ambil, habis tu nak letak kat mana. Jadi dia buat kempen tu nak. Dan duit tu digunakan of course lah untuk bagi kemungkinan kat fakir miskin, kemungkinan untuk program-program yang bermanfaat pada masyarakat. Silat-silat kalau tuan-tuan orang yang ambil ataupun terima bantuan daripada Majlis Agama, boleh jadi tuan-tuan dapat duit daripada zakat dan boleh jadi juga daripada duit tak patuh syarak ini. Begitu takkan dikira tuan-tuan makan duit haram kot. Tak. Pasal duit-duit ni dia haram li ghairihi. Dia haram bersebab. Dia boleh bertukar
daripada satu masa ke satu masa setelah aktiviti muamalat yang lain dilakukan. Dia curi haram, bila dia beli saja dia dah jadi halal kepada penerimanya, ya. Dan begitulah hal-hal yang lain, ya. Jadi soal haram li ghairihi dia tak ada isu. Nampak? Macam kes masjid tadi kan, kalau dia derma, dia is okay. Of course lah, kalau dia derma tu untuk niat pembersihan, lebih-lebih lagi lah dibolehkan. Kerana duit-duit yang haram ni tuan-tuan, salah satu cara kita nak buat pelepasan diri ialah dengan kita sedekah. Kita boleh bagi Baitul Mal, kita pula juga boleh bagi kepada fakir miskin, atau kita sedekah pada masjid dan surau yang melibatkan kemaslahatan am orang-orang Islam, ya. Jadi kita tak tahu kalau dia derma kat masjid itu dia derma saja-saja kok. Kalau dia derma saja boleh, okey. Of course lah kalau dia memang buat pelepasan, yalah, lebih-lebih lagi lah boleh. Kita ada duit tak patut syarat banyak kan, kita bagi kat orang fakir miskin. Tak nak bagi Baitul Mal, kita bagi kat jiran kita ke mana tahu kan. Memang tak syarat kita bagi tahu, takut-takut timbul was-was pula ke dia. Saya nak sedekah kat awak ni 1,000, duit ni duit saya riba ke apa kan, duit judi ke apa, tak perlu cakap. Dan kalau cakap sekalipun, fakir miskin tu boleh ambil, pasal dia sudah disedekahkan untuk niat pembersihan, memang boleh. Cuma kalau kita cakap lah, dia was-was lah pula, nak makan ke tak boleh makan, tak? Anak dia tak ada knowledge, dia tak tahu. Kalau saya orang bagi, saya ambil aja. Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah SAW, orang jemput dia pergi makan kenduri. Kebetulan yang buat kenduri itu memang seorang pemakan riba. Tak tahulah dia ni kerja buat dia makan riba saja ke atau ada kerja-kerja yang lain. Ibnu Mas'ud pergi. Dan bila orang tanya dia, pasal apa engkau pergi? Dia tu kuat makan riba tu. Apa jawab dia? Jawab Ibnu Mas'ud, apa yang diberi padaku ialah sedekah. Wa ithmuhu alaihi. Dosa dia riba tu dosa dengan Tuhan. Ya. Sama jugalah dengan Rasulullah SAW. Nabi tak boleh makan sedekah atau zakat. Zakat, ulama sepakatlah Nabi tak boleh ambil zakat. Tapi kalau sedekah ni ulama khilaf. Nabi ni boleh ambil sedekah atau tidak? Ya. Kalau hadiah, sepakat ulama Nabi boleh ambil hadiah. Sebagaimana sepakat Nabi tak boleh ambil zakat. Tapi sedekah Nabi boleh ambil ke tidak? Sebahagian kata Nabi boleh ambil, dan sebahagian lain kata sedekah pun tak boleh. Kalau niat sedekah Nabi tak boleh ambil, ya. Tapi pernah Nabi SAW seumpama yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih, Sahih Bukhari tak silap saya atau Muslim, daripada Aisyah, di mana Nabi nak makan, tengok ada daging. Daging, Nabi jarang makan daging kan, ada daging. Nabi pun tanyalah, daging daripada mana ni? Aisyah kata daging ni Barirah bagi. Tapi wahai Rasulullah, daging ni daging zakat, orang bagi kat Barirah tu zakat. Tiba-tiba Nabi memakannya dan Nabi berkata, huwa li sadaqah wa alaihi zakatun. Huwa alayya hadiyatun walaha sadaqatun atau kama qala. Nabi kata orang bagi pada Barirah tu zakat. Barirah bagi kat aku sedekah. Dia sudah bertukar. Ya. Kalaulah harta ini tidak bertukar dengan transaksi yang dilakukan, of course lah dia stay dengan status zakatnya dan Nabi tak boleh makan sama sekali. Tetapi siapa Nabi makan? Sebab hak dia dapat tu bagi pihak dia zakat lah, tapi dia hak bagi kita sedekah, nampak? Jadi harta haram li ghairihi ni dia boleh berubah daripada satu masa pada satu masa melihat kepada transaksi yang dilakukan. Jadi tak payah belik lah, ya.